Dan insyaAllah untuk soalan seterusnya, boleh Tuan Guru huraikan perbezaan di antara fahaman-fahaman yang membahayakan akal umat Islam, di antaranya Wahabi, Syiah, Cukup, tak banyak sebut banyak. Botel tak kena sifat 20 tu dia rata. Tadi nak test sifat 20, tu main belerok lah. Tu apa dia kata tu. Nah, fahaman, fahima yafhamu. Kita ambil Arab. Dekat sangat nak makan tak Allah. Allah dia pakai. Tak dengar. Allah luar. Fahaman tu kita ambil cakap pencampur Melayu, dijadikan Melayu. Fahima Arab, yafhamu fahman. Maka kita ambil Arab jadi Melayu. Faham tak? Faham tak? Tu Arab sebenar. Bahasa Melayu kata gapo? Faham. Apa Melayu kita faham ni apa? Artinya apa artinya faham ni apa arti? Bahasa sini panggil apa faham? Erti. Artinya ialah hati. Itu makna dia. Tak gitu kan? Itu orang panggil terjemahan daripada bahasa Arab. Fahima yafhamu fahman ai bahasa Melayu kata artinya herti, bahasa surat kata ataupun mengerti. Kalau bahasa Siam dia panggil kau cai hati. Cai hati, kau masuk. Apa hak kita kata inilah qaul, perkataan yang boleh didengari, bertakluk dengan sama. Dia panggil masmu'ah. Ni macam kamu semua duk dengar suara ni, kemudian kita dapat dengar. Setelah dengar, masuk ke hati tak? Kalau masuk ke hati, reti tak? Reti. Dia panggil faham. Lepas tu bila kata barang hak kita faham, barang hak kita reti itulah iaitu bi isim maf'ul bubuh nun di belakang. Fahaman. Yakni pengertian. Faham tu mengerti. Dengan bahawa kita buat lagi min, reti. Faham tu reti. Reti akan sesuatu. Sesuatu yang direti panggil pengertian. Apa tadi? Fahaman. Tiap-tiap kita nak sebut tu lah ni, banyak orang guna bahasa sedap, dengar bahasa sedap sampai tak faham bila nak hurai satu persatu. Sesat dalam orang panggil lurah. Sesat dalam bahasa orang panggil. Fahaman arti pengertian. Reti secara mana? Itu dia. Habis itu binatang akidah Ahlussunnah wal Jamaah tadi. Reti secara mana akidah Ahlussunnah? Kalau reti anu dengan sendiri, dengan automatik tertolak rupanya. Bukan ditolak, tertolak. Apa tertolak? Bila kita ada warna putih, warna lain pada putih tertolak. Ni tidak ada. Di kaya putih tidak ada yang hitam, tidak ada hitam, tidak ada merah, tidak ada biru, tidak ada hijau. Tidak. Bukan nanti dulu hitam menghilang ke hitam dah. Bila putih dia tertolak hitam dengan automatik. Bila kita reti Ahlussunnah Jamaah, segala yang lain kita reti je. Reti kata ini silap. Menyalahi Ahlussunnah menyalahi. Itu yang dia pesan alaikum bil jamaah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Itu dia tu. Bagaimana dia alaikum ala asah raja kum sidhamma campur dua tu jar majrur alaikum atas kamu. Maka dia ambilkan tarkib itu dijadikan kalimah isim dengan makna fi'il amar. Maka orang mengaji dalam kaedah panggil isim fi'il amar. Kalimah tu isim, makna dia fi'il amar. Dengan mana kena? Alaikum ai amsiku ilzamu. Lazim atas kamu, mesti atas kamu berpegang teguh. Maka nak pegang teguh kan dia tak faham. Kita nak pegang kejap macam mana pegang apa ni? Jadi apa ni? Dia tak tahu. Kita sudah tanya, kita tak boleh jawab. Kita tanya, tak boleh jawab. Apa nak pegang ni mana? Itu bermakna kata segala fahaman, segala pegangan ia bina di atas kita faham satu persatu.
Apabila kita faham semua-semua Ahlussunnah wal Jamaah, tak payah kita tanya bagaimana usah tak usah. Tak ada tanya dah faham. Ni tengok nak faham macam mana ada anti sifat 20 belah-belah. Itu menunjuk tu tak mengertinya. Pas kalau capuk tak fahamnya. Dia tak faham, dia kena faham. Belajar je. Nak faham dia dengan belajar, bukan dengan sendiri mustahil. Mereka dengan ilham daripada Allah, kasyah daripada Allah, suku atau laduni suku, mengatakan melalui belajar laduni. Itu barang yang jarang, tak boleh kita tunggukan, kita mesti usahakan. Itu usaha tu belajar. Sebab tu kita kena faham tiap-tiap satu dalam ada ulama mempunyai warasatul anbiya. Dia sebagai waris, pewaris. Pewaris tu kata campur pula pewarisan. Gapo pula pewaris? Ya tiap-tiap satu kita nak faham dia kena pergi pada bahasa. Kerana lughah ni satu alat ilmu. Pewaris ni bahasa kita apa pula? Artinya banyak kalau ni sarah teramuh juga sebut bahasa tinggi-tinggi siapa. Apa pewaris? Bahasa Melayu. Tapi Melayu kampung tempat tu, tak erti tempat tu lagi jauh perak siapa tak erti ke dia. Tengok hubungan pewaris ni. Ini dia kata pewaris ni mana yang menerima pesako. Dia campur erat, dia kelimah campur sekarang. Sabit tu untuk nak jadikan asli dari segi tafsir, dia kena klik pada dua asal. Lain ni dua campur pewarisan. Kalau kita ambil pada asal Arab, warisa, yarisu, wirasah, turas. Tu depan turas tak. Asal waras. Bahawa warithun. Warithun Arab, waris. Lepas tu jadi pula logat Melayu tempat tu, kalau bertahan Terengganu dengan petani nak sama. Kebanyakan kalau huruf ra tulisan, kebanyakan kita tukar jadi ri. Cakap pada kita. Kalau orang petani waris, dia cakap waris. Sini macam tu tak? Tu kebanyakan macam orang, kita cakap orang. Orang petani dia buat lajah dia lagi kot imalah. Orang. Macam Kelantan lah juganya. Orang. Sini orang. Tu sebenarnya tulisan asal orang. Waris. Waris. Tu asal Arab jadi Melayu waris. Apa kita nak arti apa waris? Menerima pesako. Gi pula apa pesako? Gapo pesako pula? Pada mengaji belah tu nak berhenti sungguh kan? Itu ke? Hatu orang mengaji depan nak lah tu orang lurahnya baris sesuatu. Tapi dia tahqiq ilmu dia. Kejap dan kemas orang panggil. Bukan ruah dak. Nampak besar ruah. Ni jangan nampak halus pun. Rumah. Apa pula pesaka tu tak sebut sama pesaka. Peninggalan ma tarakahul mayyit. Tu pesaka. Ma tarakahul mayyitu, barang yang tinggalkannya oleh orang mati. Maka kita barang yang ditinggal kita jadi ke isim maf'ul peninggalan. Baik, kalau gitu ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris, mana orang yang menerima pesaka para nabi-nabi. Pesaka yang ditinggal peninggalan apa dia? Dah sebut pula. Mereka itu tidak mempesakai dinanya, mana wang mata benda harta para nabi dia tinggal segala harta kalau ada pun tidak jadikan pesaka. Hatta anak cucu sendiri tak boleh makan pesaka. Dijadikan masalihil muslimin. Patutnya kata ulama ni pemakan pesaka. Yang mewaris pesaka apa? Pesaka ilmu. Itu yang dipesakai oleh ulama tu ilmu. Itu dia. Dikenalinya mereka itulah pesaka ilmu.
Sabit tu walaupun tak ada kena keluarga pun dengan Nabi SAW, walaupun orang Arab ni berjam lah kita katanya, Melayu ke Cina ke Siam ke bangsa tu macam-macam, agama Islam lain, kemudian dia dapat ilmu. Orang kata menimah pusaka ilmu. Maka yang maksud menimah pusaka macam mana? Sebab itulah Nabi SAW dia kata, aku tinggal pada kamu 2 perkara, kamu tak akan jadi sesat sampai bila pun tak akan sesat selama kamu berpegang dengan kedua. Pas cara kita nak pegang dengan kedua, nak pegang macam mana? Kita tak faham, aja kena faham. Maka orang nak faham, pertama kali awal orang ada semasa dengan dia berucap, mereka dengar sendiri mubasyarah, secara langsung panggil. Tak ada berlapis. Kita ni wasitah, berlapis berapa lapis dah kita ni. Nah, dengar melalui. Ya, orang sahabat dengar sendiri dan tengok sendiri, dia buat tunjukkan daripada dia tengok sendiri, dengar sendiri. Tak faham, tanya, dia pun hurai sendiri. Katakanlah apabila dia mati, dia peninggalan dia tu. Quran dah hadir, dia tinggal. Taraktu fikum amray, aku tinggal pada kamu akan 2 perkara. 2 perkara ni panggil warasah, panggil kata turas, pesaka. Aku tinggal pada kamu akan 2 perkara. 2 perkara tu panggil peninggalan yang ditinggal oleh Nabi SAW. Siapa dia peninggalan? 2 perkara. Alkitab was sunnah. Kitab masuk ayat Quran, sunnah masuk hadis. Maka pecah dari situ pula perkataan dia, perbuatan dia, takrir daripada dia, pecah hafalnya dari situ. 2 dia tinggal. Maka bila 2 dia tinggal, dia kata mu tak akan sesat, lan tadillu. Dia jamin siapa tangga itu, kamu tak akan sesat. Dia tak kata mu tak sesat, dia tak kata itu dah, tak akan sesat. Gerti di mana tak akan? Logat Melayu kita beza bahang lah. Tak sesat dengan kata tak akan sesat. Kita faham macam mana bahasa kita? Beza kan? Kalau kata tak sesat tu umum, boleh jadi hari ni tak sesat, kau depan sesat. Boleh jadi kemarin tak sesat, hari ni sesat. Bila kata tak akan sesat, nafi dia terhadap pada istiqbal dia panggil. Sebab tu ulama memberi takrif lan harfun nafyin wa nasbin wa istiqbal. Tak tu bukan semata-mata tak akan. Tu mana daripada hari ni, kalau kita omong panjang lagi, katakanlah beratus-ratus tahun lagi, kamu tak akan sesat. Tengok cakap bahasa dia. Tapi tak akan sesat tu bila? Kait ma tamassaktum bihi ma dia panggil masdariyah zarfiyah. Selama mana kamu itu berpegang dengan kedua, mu tak akan sesat. Dengan balaghah dia cakap, selama mana kamu berpegang. Maka nak pegang tu kena bina atas faham dan reti. Bila tak reti, masa dia hurai. Apabila dia mati, dia jamin. Sebab ada waris dia ada. Dia mati bukan tinggal saja, ada waris. Bukan naik ke Baitul Mal dah. Ada waris. Bila mati waris. Waris ni siapa? Di para sahabat, fuqaha'us sahabat. Di kalangan sahabat, terkadang orang tengok sekaligus dengan dia, jumpa sekali seumur hidup. Berimeh dengan dia, berjumpa sekali seumur hidup, mati. Panggil sahabat dah. Tapi dari segi kebolehan, dari segi keilmuan, terkadang ta'lim pun dia ada pula fuqaha'us sahabat. Sama sahabat bila tak baik, dia tak terojok dengan ulama. Begitu turun menurun sampai pada kita sekarang. Itulah asal di antara. Tiba-tiba apabila kita faham satu persatu, dia jamin tak akan sesat. Jadi dengan itulah yang kata tadi, tak payah kita dah tanyalah. Apabila kita faham ahli sunnah wal jamaah sungguh, insya-Allah dia tertolak. Kata kita nak belajar juga untuk kita nak tahu jalan supaya kita nak jaga orang lain. Sebab itu bagi orang yang mahir dalam ilmu, silakan ambil tahulah. Hak yang mubtilat pun kena ambil tahu. Contoh, kita belajar rukun wuduk supaya nak mengesahkan ambil wuduk kita menjadi kena. Supaya hukum kata sah wuduk kamu. Belajar rukunnya apa mesti dibuat. Hak sunat untuk apa nak mengelakkan wuduk. Isbahul wuduk. Belajar sunat-sunat tambahan. Lepas tu, mana syarat-syarat nak sah wuduk? Apa manik daripada mengesahkan wuduk. Tahu juga. Supaya kalau ada manik, ambil tak jadi. Soalnya ada getak, kita basuh dia tak sampai air kepadanya, itu buang manik. Nak tahu manik.
Kemudian setelah kita tahu sah dah wudu. Bila sah, apa beda sah? Ma yu'taddu bihi wa yu'tabar. Barang yang diiktibar di waktu boleh buat kerjanya dia adalah. Wudu ni boleh buat satu Quran. Wudu ni boleh buat sembahyang. Wudu ini boleh buat apa yang terhati atas wudu. Di sampai itu cukup dah lagi kita belajar sekat tu? Tak lagi. Kena tahu lagi mubtilat, apa yang membatalkan wudu. Perkara yang nak merosakkan wudu tu apa? Kena belajar juga. Sebab nak beringatkan, kita dah kata wudu masih ada, tapi berlaku perkara yang membatal kita tak tahu. Keluar angin kot dubuk. Kita dah kata tak ada apa. Nah, kita tak ada belajar bab mubtilat. Kata tak boleh dia keluar angin kot dubuk, tak boleh dah lah. Maka kita batal. Ada tadi batal, kena ambil semula. Sebab kita tahu. Kata ni batal. Begitulah kita pegang akidah Ahlussunnah Jamaah. Kita kena tahu juga akidah yang lain supaya nak jaga orang lain takut berjalan-jalannya tu. Tapi kalau orang tak mahal, jangan. Ibarat bimbang, kebimbangan. Ibarat air dalam, kita tak pandai berenang, kebimbangan tu ada. Bahaya. Nah, itu dia. Orang tak mahal dalam satu-satu, jangan kita guna ke tempat yang dalam-dalam, kebimbangan, bahaya. Begitulah orang tak mahal dalam satu-satu akidah. Senang kita pergi pada media lain, nanti kita tu terpengaruh dengannya. Bukan saja terpengaruh, bawa arus yang terpulak, klik membatalkan. Itu masalah. Sebab itulah bagi orang tak mahal tu belajar, faham. Apabila faham mahal dah, tahu hak lain nak jaga sebab nak tunjuk ini bukan Ahlussunnah Jamaah ni, macam ni, yang ni, itu di antara. Itulah soalan tadi tu dia.